Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? InsyaAllah hari ini kita akan sambung belajar subjek Bahasa Melayu. Okey, topik kita pada hari ini ialah kata hubung. Kata hubung. Siapa yang tahu apa maksud kata hubung? Perkataan hubung. Siapa yang tahu hubung tu apa? Hubung tu sama maksud dengan sambung. Hubung dan sambung sama maksud. Jadi jom kita tengok pengertian kata hubung. Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan dua ayat. Kata kuncinya ialah menghubungkan dua ayat. Sebagai contoh, kita ada ayat 1 dan ayat 2. Ada ayat 1 dan ayat 2. Jadi kita perlu hubungkan ayat ini. Untuk menghubungkan dua ayat ini, kita perlu gunakan kata hubung. Kata hubung. Jadi kata hubung ni, kata yang digunakan untuk menghubungkan dua ayat. Jom kita tengok apa contoh-contoh kata hubung. Dan, atau, sambil, kerana, supaya, lalu. Ada yang kamu pernah dengar kan? Yang kamu selalu guna dalam percakapan kamu. Contohnya dan, atau, kerana. Okey, jom kita tengok satu-satu contoh-contoh kata hubung ni. Yang pertama sekali, dan. Dan digunakan untuk menggabungkan unsur yang sama. Menggabungkan dua ayat yang ada unsur yang sama. Contoh, gambar pelajar lelaki ni. Amin ada buku. Ayat 1, Amin ada buku. Ayat 2, Amin ada pensel. Amin ada pensel. Jadi nak gabungkan dua ayat ni kita guna dan. Contohnya, Amin ada buku dan pensel. Jadilah satu ayat yang ada kata hubung. Seterusnya, atau. Atau menggabungkan dua pilihan. Dia suruh kamu pilih antara ini ataupun ini. Contoh. Jom kita tengok. Ayat 1. Kamu suka kereta merah. Ayat 2. Kamu suka kereta biru. Dua ayat. Kamu suka kereta merah. Kamu suka kereta biru. Jadi untuk menyambungkan dua ayat tanya ni, kita gunakan atau. Kamu suka kereta merah atau biru? Ini adalah contoh ayat yang ada perkataan atau. Yang ketiga, sambil. Sambil ni kita gunakan apabila kita melakukan dua perkara serentak. Dua perbuatan serentak. Contohnya, Ali sedang bermain komputer. Ali sedang bermain komputer. Ayat yang kedua, Ali sedang makan. Tengok tu, dekat dia punya lantai ada air, ada keropok jatuh. Jadi untuk menggabungkan dua perbuatan, kita guna sambil. Ali sedang bermain komputer sambil makan. Seterusnya ialah kerana. Kerana. Kerana digunakan untuk menerangkan sebab. Menerangkan sebab. Contoh menerangkan sebab. Siti sakit perut. Siti sakit perut. Siti makan terlalu banyak. Jadi nak menerangkan sebab, dia akan jadi Siti sakit perut kerana makan terlalu banyak. Sebab apa sakit perut? Sebab makan terlalu banyak. Itulah sebabnya. Seterusnya, supaya. Supaya. Supaya digunakan untuk menerangkan hasil. Contohnya ialah, Hadi rajin belajar.
Hadi rajin belajar. Ayat yang kedua, mendapat keputusan yang baik. Mendapat keputusan yang baik. Jadi, Hadi rajin belajar. Hasilnya, mendapat keputusan yang baik. Jadi, kalau kita guna supaya, dia akan jadi Hadi rajin belajar supaya mendapat keputusan yang baik. Supaya mendapat keputusan yang baik. Keputusan yang baik ialah hasil. Jadi setakat ni kamu faham tak? Okey. Jadi secara kesimpulannya, kata hubung digunakan untuk gabungkan ayat 1 dengan ayat 2. Kita gabungkan. Jadi kamu tengok bentuk puzzle ni. Bentuk puzzle ni ada bentuk yang tertentu. Kalau bentuknya sama, bolehlah masuk. Kalau bentuknya lain, dia tak boleh masuk. Sama juga dengan kata hubung. Kalau kata hubung yang digunakan betul, ayat itu pun boleh difahami. Ayat itu pun betul. Tapi kalau guna kata hubung yang salah, ayat itu pun jadi salah. Kamu faham kan konsepnya di sini? Jadi kamu kena sentiasa ingat apabila ayat 1 nak dihubungkan dengan ayat 2, kita akan gunakan kata hubung. Jadi kamu rasa kata hubung ni penting ke tak penting? Kata hubung ni sangat penting untuk menyambungkan ayat. Kalau ayatnya tak bersambung, dia akan jadi tak cantik, tak sedap ayatnya. Okey, macam tu jugalah kita manusia. Manusia perlu berhubung dengan Allah. Siapakah Allah? Allah ialah Tuhan kita. Tuhan semua makhluk. Perlu tak kita berhubung dengan Allah? Perlulah. Kita nak minta tolong dengan Allah. Kita nak minta ampun dengan Allah. Kita nak minta apa lagi? Rezeki daripada Allah. Kita perlukan Allah. Jadi perlu tak kita berhubung dengan Allah? Ya, perlu. Jadi macam mana kita nak berhubung dengan Allah? Kalau ayat, dia boleh berhubung guna kata hubung. Kalau manusia nak berhubung dengan Allah, kita kena guna apa? Cuba kamu fikir. Okey, saya dengar jawapan. Ada yang jawab tu. Jadi manusia nak berhubung dengan Allah, kita kena guna solat. Maksudnya manusia kenalah solat. Kalau manusia tak solat, boleh tak manusia tu berhubung dengan Allah? Boleh tak kita berhubung dengan Allah kalau tak solat? Jadi kalau tak solat, tak bolehlah berhubung dengan Allah. Kita nak minta rezeki ke Allah, tapi kita tak berhubung dengan Allah. Tak bolehlah kan? Jadi, sebagai seorang manusia, sebagai seorang Islam, kita kena sentiasa ingat, jangan pernah tinggalkan solat kerana solat ini menghubungkan kita dengan Allah. Okey, semua faham? Okey, jadi Ustazah nak tengoklah, betul ke pelajar-pelajar Ustazah ni faham dengan penerangan Ustazah? Jadi Ustazah akan bagikan tugasan kepada kamu. Okey, tugasannya ialah buka buku aktiviti jilid 1 dan jawab soalan muka surat 64. Soalan muka surat 64 ni berkaitan kata hubung. Ustazah nak kamu pilih kata hubung yang sesuai. Kalau kamu tak faham, boleh tanya Ustazah ataupun ibu bapa kamu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, lepas kamu jawab semua soalan, kamu dah lengkapkan petikan tu, yang dalam muka surat 64 tu, kamu perlu baca dan rakam. Baca dan rakam guna telefon petikan yang telah kamu lengkapkan. Kemudian hantar kepada Ustazah. Ustazah nak dengar kamu semua membaca. Jadi ada 2 tugasan. Jangan lupa, jangan buat satu je. Jawab soalan, lepas tu baca petikan. Hantar rakaman suara kepada Ustazah. Tak kisahlah kamu nak hantar suara je ke, nak hantar video sekali ke.
Kalau kamu hantar video lagi, bagus. Ustazah boleh nampak muka kamu. Okey, jadi sampai situ sahaja. Kalau ada apa-apa soalan, terus tanya Ustazah. Jangan malu-malu. Boleh Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.